Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara Mazlan ni? Saudara teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya, Puan Hajah Comel-Comel. Doa saya anda sihat petang-petang Sabtu ni, sambil duduk-duduk minum teh petang bersama dengan keluarga. Ya saudara Razak. Apa khabar sahabat? Moga anda sihat walafiat. Hajah Comel-Comel, terima kasih saban hari menemani saya, saudara. Begitu juga dengan Raja Kamal, Raja Baizan. Apa khabarku? Moga sihat. Saudara Izzuddin dari Pulau Pinang. Katanya di Pulau Pinang cuaca cerah. Kalau mengikut saya punya diary, besar kemungkinan pada 4 bulan Ogos nanti saya akan ke Pulau Pinang. Saudara Izzuddin. Bolehlah kita buat arrangement. Nak cari teh tarik ke apa ke. Ya, Puan Noria Arsyad, selamat petang. Saudara Azlin Abdullah Ain. Saudara Jamal Nasir Adnan, apa khabar? Terima kasih saudara mengantar saya sekuntum mawar merah. Saudara Mr. BK Rohana. Nak live bersama saya tak tahu. Saya minta maaf. Saudara Playas Political Thinker katanya. Play us. Political Thinker. Terima kasih. Saudara Yaakob Bob, apa khabar dari Sri Pangko Island? Di sana macam mana cuaca? Di keliling rumah saya ni sekarang ni cuacanya mendung. Janganlah Pangko pula mendung. Sekarang ni musim hujan pula tu. Ya, Saudara Ahmed dari Kuantan, dia kata cuaca beransur mendung. Itulah keadaannya. Ya, Saudara Azlin Abdullah, Saudara Puan Noria Arsyad, Saudara Kamisan Dahlan. Selamat minum petang. Saudara Abdul Rahman dari Johor Bahru, Saudara Izzuddin. InsyaAllah kalau ada umur panjang kita boleh sembang. Boleh, tak ada masalah. Ya, Saudara Ki Ryan. Dia juga dengan Puan Selamat Yusof dari Kuala Pilah. Katanya mendung. Ya, musim sekarang ni nampak gayanya mendung. Alhamdulillah lah kalau mendung dia sejuk sikit. Cuma saya seriau juga sebab di Pulau Pinang, di Teluk Bahau katanya ada berlaku ribut awal malam tadi. Akhirnya beberapa pokok tumbang yang menghampap kereta. Saya dapat laporan tu, saya tengok. Cuma tak tahu sejauh mana keadaannya. Semoga kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita di sana yang mengalami musibah itu bertabahlah saudara. Ya, Saudara Victor, Puan Selamat Yusof di Kuala Pilah macam mana? Sekejap panas, sekejap mendung. Itu keadaannya sekarang, cuaca yang begitu. Ya, Saudara Radwan, Saudara Reform, Saudara Aizuddin, Saudara Aizanud Dusmak. Izzuddin, nanti kita bersembang saudara ya. Saya rasa tak silap saya kalau ikut jadualnya saya akan berada di Pulau Pinang nanti. Bolehlah nak cari mirojak ke saudara di pulau ataupun di kawasan sebelah Kuala Batas. Itu nak tahu juga tu. Dan saya pula nak tengok juga ferry tu dah siap ke belum. Madam K, kalau ferry tu siap bolehlah nanti saya nak bawa keluarga saya bercuti nanti ke Pulau Pinang. Sekarang ni nak bercuti-cuti pun kena sabar dulu saudara. Duit kering dalam poket. Sabar, insyaAllah ada rezeki tu nanti sampailah saya ke Pulau Pinang untuk percutian. Saudara Saudara Izzuddin, ya saudara di pulau ya. Sebab saya mungkin tumpang kawan, nak tengok keadaan musim pilihan raya di Pulau Pinang macam mana keadaannya. Saudara Aizunut Samek Aizanudo Samek. Dia kata, walau tak tahu lagi. Tak tahulah saya, saudara. Saudara boleh marah, nak marah. Siapa saudara nak marah, marahlah. Sebab bila dicantumkan, saudara Alifah Hilyana. Begitu juga Otai Z. Saya minta beginilah, saudara. Kalau, sebab bila nama tu dicantumkan begitu, saya nak menyebutnya tu. Panjang tu. AIZANUDOS. Yang ujung tu Samek. Itu. Samek. Samekna. Wa'ata'ina. Saudara Abang Rakib. Apa khabar saudara? Sebab bila dicantum tu saya nak. Memang saya tahulah. Kadang-kadang sensitif. Nama orang ni salah sebut orang marah saudara. Macam Madam K. Tapi dia tulis tu Madam K. Tapi saya tahulah sebab MADE. Madam K. Saudara Muhammad Iman. Ferry Pulau Pinang bulan Ogos. Itulah. Bulan Ogos berapa bulan kita nak tahu saudara Muhammad Iman. Berhasrat saya kalau boleh nak pergi. Nak naik ferry lah untuk mengimbau kenangan masa silam saya ya saudara Juki. Sebab katanya apakah 31 Ogos ataupun 1 Ogos, katanya ferinya baik. Saya kesian orang UMNO kan terpaksa ikut mini rentak Zaid. Kenapa tu saudara saya?
Saudara, ini bicara politik malam. Boleh saudara masuk, tak ada masalah. Saya terbuka, saudara, anda nak buat kritikan, asalkan bahasa yang baik-baik, macam saya, boleh. Tetapi, petang-petang begini, kita nak bercerita lain. Saudara Zafir, saudara Muhammad Iman. Sebab petang-petang ini, kita nak bercerita tentang suasana kehidupan kita, saudara. Tak mau cerita politik, letih lah. Banyak sangat. Hari-hari cerita politik, selagi tak selesai, tanggal 12 Ogos nanti, saudara, selagi itulah. Telefon saya ni tak genti-genti. Kawan telefon, saudara Jesse, Hati Wajah, Sri Mais, saudara Alif Haryana. Tak gentilah, letih nak bercakap politik. Ceritanya sama aja, saudara. Lain tak ada, makin hamon. Saya nak mencarikan, menyantuni semua teman-teman sebab kita bersahabat. Ya, saudara Syekh dia kata kehidupan itulah politik juga. Betul, tetapi jangan kita berbicara soal politik kepartian. Politik untuk hidup biasalah saudara, nak cari makan, itu politik juga. Tapi bukanlah politik yang saya katakan politik kepartian. Ya, saudara Ayub Tasik Cini, Waalaikumsalam. Dia kata masuk dengar sambil niaga pokok Siti Khatijah di tepi Alfa Indah, Jaya Gading. Berniaga pokok Siti Khatijah. Itu saya baru dengar tu. Kalau tak silap saya, akar Siti Khatijah. Tak silap saya. Akar Siti Khatijah itu untuk kalau wanita yang nak bersalin menanti hari, eloklah digendamkan ini akar Siti Khatijah itu dikembang minum. Kononnya katanya saudara terbaik untuk selusuh. Selusuh tu maksudnya saudara selusuh ya, selusuh ni untuk mempercepat, mempermudahkan wanita bersalin. Saudara Ayub Tasik sini. Tapi bila sambil niaga pokok Siti Khatijah, kalau pokok Siti Khatijah saya tak pernah dengar. Saudara Azam, apa khabar? Saudara Aziz Ali. Yang saya tahu, akar Siti Khatijah. Akar Siti Khatijah tu, ialah, ini cucu bidan saudara. Cucu bidan kampung. Apa khabar? Rubiah binti Osman. Salam. So, Aziz Ali. Saudara Aziz tak payah nak sebut Datuk Saka ke apa. Saya tak mau cerita pasal itu. Ya, memang semalam ada di Kelantan dan sebagainya. Saya, kalau boleh, petang-petang begini kita bercerita. Saudara Ayub Tasik, dia kata, kalau boleh kita bercerita tentang kehidupan. Ayub Tasik sini, dia kata, ia dikenali pokok Beijing. Pokok Beijing? Kalau ada contoh cantik juga, tunjuk kat saya. Saya tak pernah dengar. Terus terang saya katakan. Sebab terima kasih, saudara, kerana memberi pengetahuan. Kita hidup ni, kadang-kadang teman-teman beri pengetahuan. Saudara Syekh, dia kata, saya pernah berbual di Asiana, KLCC. Tapi mungkinlah dia kata, tu tak kenal saya sebab ni saya ni marin. Tidak, saudara. Saudara Syekh, bagi saya siapa saja. Teman-teman saya, waktu saya jadi wartawan dulu, teman-temanku adalah dari pemerintah sedekah sampai ke istana. Saya tidak pernah meletakkan dinding pemisah dalam persahabatan. Ya, saudara Syekh, jangan marah. Bagi saya, kalau persahabat, saya dah jumpa orang tu, saya dah anggap dia persahabat. Cuma macam tadi, betul lah mungkin saya pernah juga berbual ada 2 orang, tak silap saya. Waktu saya minum petang rasanya di Asiana, KLCC. Syekh ni dari mana saya pun. Saudara Ahlim, apa khabar? Saudara Sazli Idrus, Chili katanya. Lepas makan sup kaki ayam. Saya bab ini saya mungkin kurang. Sebab saya geli makan. Ada kawan saya tu hari, Lokman Adam. Datuk Lokman Adam satu malam tu. Ya, saudara Syekh, ingat. Memang saya ingat kenangan-kenangan silam. Saya ada kawan saya tu satu malam tu, Datuk Lokman Adam ajak saya makan. Lepas dah dia punya keputusan. Keputusan untuk dia bertanding majlis tinggi masa tu. Dia ajak kita makan ayam. Di belakang bangunan UMNO. Saya pun pergilah. Saya tengok dia makan kurap macam makan kacang goreng. Saya kata apa dia makan? Rupanya dia makan kaki ayam. Terus patah selera saya. Saya tak kerti makan kaki ayam. Saudara Zakir Hashim, apa khabar? Waalaikumsalam. Kita memberikan gelaran buruk sama Islam, tak baik, berdosa. Jadi apa kita nak jawab di akhirat nanti? Betul, saudara Zakaria. Sebab itu saya tak suka menggelarkan orang dengan panggilan, macam panggilan binatang dan sebagainya. Benci saya dengar, saudara. Sir Rich Sheryl, terima kasih. Rubiah Husin, Waalaikumsalam, dari Sendayan Baru, lepas hujan dia kata. Cik Pa Mamakno, selamat petang. Saudara di Sendayan di Negeri Sembilan. Baru lepas hujan. Kalau lepas hujan sejuklah sikit, mudah-mudahan.
Apa khabar Puan Hafsah Junaidi? Waalaikumsalam. Pak Said, dia kata sedap kaki ayam tu. Saya tak tahu, saya tengok kaki ayam saya geli. Saya cakap terus terang saya, kalau saya tak suka, saya tak suka. Kalau saya suka, kata saya suka. Tapi kalau makan kaki ayam dah. Cik Pa makna dia kata datang ke Gua Musang esok. Saya tak buat datang. Saya ke Gua Musang tu mungkinlah kemungkinan saya dalam 1 bulan atau 2 bulan. Saya hasratnya saya akan ke Kuala Terengganu. Saya akan pergi ke Kemamang pada 26. Rubidin apa khabar? Itu pun saudara tumpang kawan. Ada teman yang ada mobil mereka, saya tumpang. Kalau boleh kita jimatlah belanja. Puan Hamidah Ahmad jemput makan nasi berani. Silakan. Silakan, moga berselera makan dengan keluarga. Sebab dalam keadaan sekarang saudara, saya ingin berpesan pada teman-teman. Suasana ekonomi kita memanglah gambaran yang diberikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri bahawa ini kalau tengok bursa saham semalam pun adalah peningkatannya, tetapi lebih baik kita berjimat saudara. Kalau saya nak pergi ke Terengganu ke, nak pergi ke Kelantan, kalau naik pesawat kapal terbang, dah pakai duit, wang itu saya boleh gunakan untuk minum petang. Kalau tempat ini Rubidin, kalau jumpa kawan-kawan boleh minum teh tarik. Puan Norizan Sapar, begitu juga dalam perjalanan nanti kena berhenti nak makan. Rasa-rasanya kalau saya naik kereta kawan menumpang, boleh juga singgah di Temerloh nak cari ikan patin tempoyak. Bila lalu Temerloh tu saya akan teringat ikan patin tempoyak sedap. Sebab saya ingat 3 minggu ke 4 bulan lepas saya berkesempatan pergi ke kedai restoran. Dia warna hijau restoran tu. Tiba-tiba dalam tu ada jumpa juga dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Jadi dia belanja saya makan. Memang sedap lah saudara. Puan Hamidah Ahmad dia kata kalau saya mai JB, rumah anak boleh kita ngetih. Boleh. Anak saya pun ada di Johor Bahru. Dia di Pasir Gudang. InsyaAllah lah saudara. Puan Norizan Sapar, betul kita kena berjimat sekarang ni. Kalau boleh. Bukan masanya untuk kita berbelanja. Ada duit dalam poket 3-4 ringgit tu simpanlah. Kita tak tahu saudara, zaman-zaman ini sesuatu yang kita tak tahu. Sebab bukanlah macam dulu segala-galanya mewah, orang Perak kita moncah. Saudara, jadi dalam keadaan begini saya bersyukur pada ada kawan Saudara Aliza Kamel dia kata, "Tok nak pergi ke Terengganu boleh tak?" "Boleh," kata. "Naik kereta saya lah." "Boleh." Alhamdulillah. Tak adalah nak kena bayar tambang saudara. Puan Zenggi Putih, Waalaikumsalam, selamat petang. Dia kata, "Yuk Nubir Banyu Sore." Apa tu bahasa apa tu kalau Yuk Nubir Banyu Sore? Bahasa Jawa ke maknanya, Saudara Zanggi Putih? Tolong ceritakan maksudnya, saya tak reti ni. Menyebut tu betul tak betul? Maklum sajalah lidah belacan ni saudara. Yuk Nubir Banyu Sore. Apa maksudnya? Saudara Aliza, bagi saya satu sajalah, saya berpesan pada teman-teman dalam suasana hari ini. Zaman saya 10 tahun dulu ataupun 2-3 tahun dulu pun agak ada duit dalam poket saudara. Sekarang ni saya nampak sebagai contoh saudara, masa persambutan Hari Raya Haji baru ni, Hari Korban, tak mampu nak buat korban. Ya berseman, hebat. Sebelum tu boleh. Saya pun tak balik kampung, duduk di rumah. Sebab itu saya buat live pun dari Hari Raya Aidiladha. So sebenarnya yang kedua, masa saya banyak saya habiskan untuk membaca dan mencari bahan-bahan sebelum saya memberi pencerahan. Sekarang ni Saudara Yusof Budiman, apa khabar saudara? Puan Halimatun Said, Waalaikumsalam dari Ipoh saudara. Saudara Omar Taib. Saya sebenarnya saya bersyukur pada Allah SWT kerana paling tidak saya ada waktu yang untuk saya habiskan untuk mengisi waktu saya. Kalau tidak nanti payawai juga saudara. Saudara Yusof, sebab dalam keadaan sekarang kita tak tahu. Jadi kurang-kurangnya saya bangun pagi, saya buka komputer, dapat cari bahan-bahan, balik macam kehidupan sebagai seorang wartawan dulu. Dia Saudara Azli, "Madam K, yo minum air petang." Itu maksudnya ke? Saudara Syuhami Suhaizah, salam dari Port Dickson. InsyaAllah saya akan ke Port Dickson saudara pada selagi kalau berkelah saya tak tahulah, tapi saya ada jemputan untuk pergi ke Port Dickson pada 6 hari bulan. Sebab sahabat saya, kawan saya terpilih sebagai calon saudara di kawasan Linggi. Kawan lama saudara.
Bila dia kata datanglah, insya-Allah. Saudara Muhammad Radi, saudara Hamidah Ahmad, dia kata, ya dah tahu tu. Jadi saya add height. Maklum sajalah, saya bahasa-bahasa yang sebegitu saya kurang faham. Bila saya tak faham, saya cakap terang, saya tak tahu. Tolong ceritakan. Macam tadi ada kawan mengatakan pokok Siti Khatijah pun saya tak tahu. Ini ilmu baru bagi saya. Dan saya harus betul terang juga. Masa saya sekarang ni banyak saya habiskan bangun pagi, buka komputer, tengok apa bahan-bahan untuk saya berbual dengan anda. Kalau ada bahan-bahan yang menarik. Kemudian lepas saya buat pencerahan petang, rehat sekejap, minum teh. Kemudian mungkinlah sementara nak tunggu maghrib tu lena sekejap. Bangun mandi, terus buat persiapan untuk jam 9.30 malam. Live. Saya tidak akan mengecewakan anda. Selagi badan saya sihat, boleh bercakap, boleh berbicara. Saudara, ada bahan-bahannya, saya akan menemui anda jam 9.30 malam without fail. Kalau pun ada kes-kes, ada waktu-waktu tu mungkin saya terpaksa pergi satu tempat. Kalau lewat, saya akan bagi notifikasi. Jadi saya rasa seronok, saudara. Masa saya, waktu saya terisi sekarang. Balik pada dalam dunia kewartawanan. Dulu zaman wartawan dulu, saudara, bangun pagi, lain tak ada. Sebab tu selalu saya katakan, wartawan ni dia senyum di awal pagi. Tapi dia menangis bila sampai hujung bulan. Itu dunia wartawan, saudara. Sudah Hamidah Ahmad, ada Haid. Saudara Elias Muhammad, Waalaikumsalam. Saudara Syuami Suhaizah, selamat datang ke Port-Issa, insyaAllah. Dr. Faizal pun kawan saya dulu. Mudah-mudahan Saudara Syuami boleh kita berjumpa nanti. Saya tak sebut nama pun, saudara sebut betul lah tu. Saudara Faizal bertanding di Linggi. Linggi tu tak silap saya ada tu kedai kopi sedap makan tepi laut tu. Kalau saya sudi, saudara sudi, bolehlah kita berborak-borak di situ jam 5 petang. Saudara Baru Hisham. Dan mungkin sepanjang musim kempen ni, saya akan berjumpa dengan rakyat, warga, bertanya pada mereka, pandangan mereka. Saudara, bukan cerita politik kepartian, cerita rakyat. Saudara, Young King Faizmi tak ada masalah, saudara, lambat pun tak apa. Sebab saya kali ini saya nak berjumpa dengan rakyat. Apa impian rakyat? Apa harapan rakyat? Sebab dah lama sangatlah kita kadang-kadang diperdaya dan ditipu oleh orang politik ni, saudara. Jadi saya nak berterus terang, biar macam di Melaka itu hari, saudara. Melaka, di Johor, waktu saya mengadakan bicara jam 11 pagi, jam 5 petang, saya berjumpa dengan rakyat. Dan kebetulan calon itu ada, kita live. Dan saya minta dia berjanji dengan rakyat. Dan adalah rekod saya, sebab itu kawan-kawan mana tempat saya pergi. Yang saya dah pergi di Johor, boleh katakan semua kawasan, begitu juga di Melaka. Kalau wakil rakyat ni tidak menjalankan tugas dengan baik, sila hubungi saya. Memang confirm saya akan maki dia betul-betul. Saya tak maki dan live lah. Pertama sekali saya kata saya tak pernah jumpa orang seperti pembohong seperti anda. Yang kedua, ini masalah rakyat, anda tak santuni. Tapi Alhamdulillah, sehingga saat ini, saudara, semua teman-teman yang bertanding dalam pilihan raya di Melaka, sama ada dia jadi wakil rakyat, dia menang tak menang ke, ataupun sama ada dia dilantik sebagai exco ataupun ketua menteri dan sebagainya, saudara. Dan saya dapati mereka melaksanakan tugas dengan baik. Jadi kalau baik, saya diamlah. Tak payah puji, saudara. Kalau tak betul saja, saudara. Saudara Abu Usman Hashim, saya buat live dah 4 tahun, saudara Abu Usman. Saudara Syamik Ismail, dia kata apa, negara stabil kerajaan Indonesia. Saudara Pak Said, apa pandangan dengan pemilihan? Itu malam nanti, saudara. Pak Said, malam. Kita bercerita malam. Saudara Syamsli Ismail, harapan rakyat, nak ekonomi rakyat dan negara stabil. Itu keadaan, memang betul. Sebab itu, saya akan berjumpa dengan calon-calon. Dan contohnya, saya insyaAllah, saya akan berjumpa dengan nelayan yang duduk di rumah yang kabarnya, saya dapat tahu, di Cukai. Di Cukai Kemaman, rakyat duduk susah, saudara. Susah di Cukai, di Terengganu. Bila musim datang saja, air pasang, rumah mereka digenangi air, dimasuki oleh air laut. Saya nak pergi turun sendiri nak tengok. Barulah betul-betul. Sebab saya kena ingat, saya latar belakang saya sebagai wartawan. Saya harus menyatakan yang benar. Kalau tak benar, tak boleh saya. Ya, itu keadaannya. Saya harap teman-teman faham bila saya membuat liputan ataupun saya mengadakan wawancara petang. Pagi pukul 11 dan juga petang pukul 5 petang. Saya nak buat dua, nak tengok mana kawasan-kawasan tu. Bukan hanya sekadar untuk berkempen, tidak, saudara. Saya mahu bertanya dengan rakyat apa mahu mereka mahu. Artinya apa mahumu. Dan pada wakil rakyat juga kita tanya apa janjimu.
Kalau tak buat, kalau tak laksanakan, berjujurlah kena dengan saya, saudara. Yang Kim Fazmid, bagi saya, kita harus jujur dalam hidup ini, saudara. Nak marah, marahlah. Saya rasa tak salah kalau kita menegur untuk kebaikan rakyat. Sebab saya lebih dekat dengan rakyat sebab saya lahir dalam keluarga yang bukan keluarga yang senang, saudara. Saya lahir daripada keluarga yang miskin. Sebab itu hari ini, saudara, hari ini hari 22 Julai, hari Sabtu, saudara, saya terkesima bila membaca tentang ada kedai pizza di Tapah, saudara. Pizza ni makanan daripada Itali. Tapi adanya orang kita ni, dia membakar pizza itu. Pizza ni macam lemping je, saudara. Tapi banyaklah resepinya. Iaitu dia menggunakan kayu api. Jadi bertempat di kedai pizza bakar. Kedai pizza bakar Tapah Wood Fire. Batu Satu, Jalan Pahang di Tapah. Di Tapah, Perak. Bila saya tengok begitu, ini cantik juga untuk kita berbual-bual petang-petang begini, saudara. Di Tapah, Perak tu, pemiliknya adalah saudara Isyamuddin Abdul Malik. Usia 46 tahun. Ini yang kita mahu supaya mereka mempunyai daya kreatif. Ya, tak payahlah pakai ketoha, nak pakai oven dan sebagainya. Dia kata dia gunakan kayu api. Sebab aroma bila pizza itu dibakar menggunakan kayu api, saya yakin mungkin kayu getah agaknya atau kayu bakar. Jadi rasa pizza itu sedap, kata. Dia dari dapur kayu api digunakan untuk membakar pizza itu, dia kata terletak di bawah rumah tradisional. Di bawah rumah tradisional Perak yang usianya 100 tahun. Syabas. Saudara Isyamuddin Abdul Malik. Kalau saya bertandang ke Perak, mungkin saya singgah nanti, boleh kita buat live dari sana. Tapi saya di Kuala Lumpur, saudara. Dan saya merasakan bahawa teman-teman kalau tinggal di Tapah, kalau berdekatan ataupun nak pergi balik Ipoh dari Kuala Lumpur, kenapa tidak saudara singgah di kedai pizza bakar Tapah Wood Fire di Batu Satu, Jalan Pahang, di Tapah, saudara. Dan dia ada mereka berdua sahabat meneroka perniagaan baru berkonsepkan alam semula jadi. Saya suka, saudara, kalau begini. Inilah yang tujuan saya membuatkan terima kasih kepada Pak Syed Abdul Hamid Abdul Majid. Jadi Abdul Halim Majid, saudara. Bagi saya, kita harus mempromosikan usahawan, usaha-usaha anak bangsa kita. Mungkin kalau saya jadi wartawan dulu, cerita inilah saya akan jadi antara bahan yang saya garap untuk saya tulis. Tapi dulu orang kena baca, sekarang ni tak payah baca. Buka jam 5 petang, saya akan berbicara. Macam-macam cerita kita boleh dengar. Dan tak bolehlah semua sekali dirangkumkan, saudara. Tapi satu persatu. Jadi hari ini saya melihat usaha saudara Isyamuddin Abdul Malik bersama dengan kawannya, itu Iswadi Syahdum. Dua-dua berusia 46 tahun. Saya yakin kedua ni mungkin teman sedarjah waktu sekolah dulu mereka. Dia menggunakan dapur kayu. Dapur kayu api yang digunakan untuk membakar pizza. Dan tempatnya, dapurnya di bawah rumah tradisional orang Perak berusia 100 tahun. Jadi ertinya, saudara, dia akan memperlihatkan inilah rumah tradisional orang Perak. Dan nak makan pizza, style pizza, saudara, tapi guna kayu api. Jadi dia kata dia ada 4 hidangan pizza tu, itu pepperoni ayam, pepperoni daging, daging dan ayam, yang katanya didatangkan mengikut 2 saiz, itu saiz besar dan sederhana. Saiz satu tu 9 inci, yang besar lagi 12 inci. Saudara, pizza ni, saudara, dia ada saiz 9 inci dengan 12 inci. Tak macam kuih lemping kita. Kuih lemping kita, mak kita tebar je atas kuali tu, tunggulah. And then lepas tu, saya suka kalau kuih lemping tu, saudara, cicah dengan air kopi yang kita letak gula. Sedap, saudara, makan petang-petang. Saudara, selama Yusof, di kampung saya pun ada pizza kayu api di kampung Kuala Jemapuh. Puan Selama Yusof di Kuala Pilah ni, di kampung Kuala Jemapuh. Alhamdulillah. Sepatutnya begitulah saya kata, diwawarkan. Kalau jadi teman-teman, kalau pergi ke kampung Kuala Jemapuh, ada juga di Kuala Pilah pizza yang menggunakan bakaran kayu api. Saudara Hamidah Ahmad, kalau kita makan peknga, betul. Peknga itu makanan tradisional kita, saudara. Dan bila sebut pizza ni, saudara, saya teringatlah kalau kecil-kecil dulu saya suka makan kuih Pak Tongkol.
Kuih Pak Tongkol. Minum-minum petang ni memang sedap, saudara, kuih Pak Tongkol. Saudara Abdul Hamid dia kata dapur kayu steady. Memang kita, bagi saya lah saudara, saya harus menggalakkan anak-anak muda kita berniaga, mengusahakan. Cuma saya terfikir kenapa tak ada orang kita nak buat macam kuih Pak Tongkol. Kuih Pak Tongkol ni selalunya warga keturunan Cina, Tionghoa, mereka ada sebab mereka guna dia panggil kuih cakui. Tapi Pak Tongkol yang saya maksudkan tu dia seketul, sebiji macam penumbuk punya besar. Masa dulu kampung saya tu saudara, kedai Osman, dia peniaga daripada India, saudara, mamak lah. Dan kuih Pak Tongkol ni, Chai Kuih Tiaw Puan Hamidah, saya tidak, itu bukan makanan biasa, ini makanan tradisional kita. Chai Kuih Tiaw memang sedap lah, banyak gerai-gerai. Tapi macam kuih Pak Tongkol, boleh diusahakan, kenapa tidak kita majukan kuih Pak Tongkol khusus sebuah kedai. Kalau pizza boleh dibangunkan, dijadikan sebuah kedai, kenapa tidak? Saudara Mus Ahmad, cucu Jawa sedap. Mak saya pandai buat dan jual. Di mana saudara Mus Ahmad? Cucu Jawa. Nak tahu juga cucu Jawa tu macam mana masakannya. Setahu saya kuih Pak Tongkol yang selalu saya bicarakan, saudara, dia besar penumbuk ni, saudara. Macam cakui juga. Tapi tu bila nak makan, dibelah dua. Belah kemudian diisi dalam tu dengan kuah pasembu. Dia pedas-pedas manis. Itu yang sedap tu, saudara. Tapi sekarang tak ada, susah tak jumpa. Saya tak jumpa lagi kuih Pak Tongkol. Yang saya nampak sekarang ni, ada juga orang kita mengusahakan jualan cakui di tepi jalan. Tapi saya kata kalau dia buat kuih Pak Tongkol tu boleh, saudara. Sebab cakui ni dia kena makan dengan sekaya. Saudara Hafiz dia kata jemput malah apa tu, saudara? Jemput malah saya tak tahu. Jemput saya tahulah, kuih jemput. Puan Hamidah dia kata Cina panggil cakui, dia bukan cakui. Cakui. Betul lah, cakui. Selalu saya dia orang panggil kuih cakui. Cakui itu Pak Tongkol, tapi itu dia panjang. Dan dia selalu dua keping, ada dua melekat dua keping. Yang maksud saya Pak Tongkol tu. Cucu Jawa macam kuih topi Meksiko. Oh, cucu Jawa saudara Muhammad. Dia kata kuih macam topi Meksiko. Bagus tu. Di mana ada tu, saudara? Puan Norizan Said. Selamat petang semua. Itu seronok kita. Saudara Hafiz dia kata orang Kelantan je tahu. Apa tu? Jeput apa tu, saudara? Menurut saudara Abdul Majid, dia kata dekat Batu Empat, Jalan Kuala Lumpur Kajang Lama, ada pizza Bob Stone Oven. Itu masakan yang menggunakan batu. Tapi yang ini kayu bakar kayu lah, saudara Abdul Majid. Saya rasa lah kalau boleh kita galakkan, jadikanlah ruangan saya ini untuk kita berbincang. Saudara boleh promosikan, mungkin teman-teman yang singgah di kawasan rumah anda, sama ada macam saudara Puan Aziah di Alopongsu, dia ada buat, seingat saya lah, dia buat apa ini, kuih ketupat daun palas yang dibekukan. Saudara, jadi anda yang tinggal dekat area Pulau Pinang atau perhampiran dekat Taiping, bolehlah beli. Puan Halimatun Said dia kata kakak kampung saya panggil Pak Kocok. Bukan Pak Kocok, Pak Kodok. Ini Pak Tongkol, bukan Pak Kocok, Pak Tongkol. Itu bahasa yang sebenar-benarnya. Saudara. Puan Hamidah Ahmad dia kata di Peneran. Peneram itu dia ada di Taiping. Kalau saudara pergi ke Taiping, dia dekat dengan rumah Jin Samsudin, ada pasar tu. Itu memang sedap. Peneram. Tapi banyak juga ada di tempat lain jual pasar-pasar malam pun ada peneram. Tapi peneram yang asli. Jadi kalau kita boleh mengusahakan sebuah kedai makanan tradisi, Pak Tongkol ada di situ, peneram ada di situ, saya rasa mungkin boleh maju. Kenapa tidak saudara usahakan? Sebab saya macam kuih lemping kita ni. Kadang-kadang bila petang-petang begini, saya yakin mungkin kalau ada orang jual kuih lemping, tentulah saudara juga nak cari. Kuih lemping tu banyak, ada kuih lemping kelapa, kuih lemping kosong, ada pula lagi kuih lemping pisang. Buat 3-4 jenis kuih lemping. Saya yakin mesti ada pasarannya. Saudara Namrong, apakah kuih tradisional yang favourite, yang Madam K boleh buat? Itu dia tanya Madam K lah, kena jawab lah Madam K. Namrong dia tanya apakah kuih tradisional yang Madam K buat?
Dia kata Encik MJ muda kuih ipuh. Dia kata dalam ada serunding. Tu satu hal lagi. Kalau dalam ada serunding tu, kuih apa tu? Macam kuih cucu badak ke? Cucu badak tu dalam tak ada badak lah saudara. Tapi dalam tu ada inti kelapa yang macam serunding. Orang kita ni bagus juga. Dia panggil kuih badak. Kuih cucu badak. Tapi bukannya ada badak. Tak ada. Begitu juga macam badak berendam. Mana ada badak berendam saudara. Tapi kalau lah Saudara Mus Ahmad, dia kata Perak di Terong Taiping, orang lama saya dah tahu. Generasi baru ni tak tahulah, dia tak tahu makan lah, itu peneram. Ya Saudara Muhammad, betul, dia ada pasar tu. Pasar jualan kuih muih di Terong. Saya tak tahu di Terong rasanya sudah sampai dekat dengan Pantai Remis, tapi dekat saya tu depan rumah Haji Samsudin. Allahyarham Tan Sri Haji Samsudin ada rumah di situ. Cuma sayangnya rumah tu tak dijaga. Kalau sepatutnya dijagalah sebagai satu akib. Saudara Kasim Makdin dia tanya, tahu tak kuih gelobong buaya? Ini pun satu hal lagi. Mudah didapati di Pasir Mas, Kelantan. Sedapnya. Macam mana rupanya tu, saudara Kasim Makdin? Kuih gelobong buaya. Macam mana gamaknya? Cuba cerita. Sebab saya mungkin akan kalau ke Kelantan ni, saya carilah nanti. Di mana? Di Pasir Mas. Saya carilah nanti tu. Mungkin juga saya boleh buat wawancara. Mungkin kalau ada waktu saya pergi jumpa dekat Pasir Mas tu, kawasan mana, insyaAllah. Dia saudara Kasim Makdin, apa salahnya kita promosi kawan-kawan? Saya lain tak ada, saya asal sesuatu itu boleh memajukan warga bangsa kita dan teman-teman, sahabat-sahabat saya akan membantu. Nak bagi duit orang kata tak bagi kemampuan. Kalau saya ada jutawan, kuih dangai ke? Sudah Madam K dia kata kuih dangai ke? Kuih dangai tu dia macam kuih dangai tu tepung campur dengan kelapa. Kemudian dibakar. Itu kuih dangai. Tapi kalau saudara Encik MJ muda dia kata kuih ipuh dalam ada serunding. Saudara Kasim dia kata kalau kuih gelobong buaya, menurut Madam K dia kata mungkin kuih dangai ke? Dia kata ataupun kuih gogos atau pulut panggang. Pulut panggang tu, sebab saya kata saudara, kenapa tidak kita usahakan satu kedai yang menjual hanya kuih-kuih tradisional. Ini ruangan ini saya memberi pencerahan minda. Kuih-kuih tradisional banyak saudara. Ya saudara Umar, kuih bangkit ada. Kuih-kuih tradisional bila dekat dengan perayaan macam nak hari raya apa semua, kita buat pula kuih-kuih yang jenis tradisionalnya. Macam halwa maskat. Saya tahu, terima kasihlah pada Puan Aziah yang menghantar pada saya halwa maskat. Sedap saudara. Kita betul ada halwa maskat, kita ada kuih dodol, kita ada wajik, macam-macam kuih. Kedai itu waktu biasa-biasa ni kita buatlah jualan kuih tradisional. Jangan hanya kita nak mudah buat gula pisang. Saudara Encik MJ muda dia kata kuih gogos tu dipanggil ataupun pulut panggang. Pulut panggang yang kosong lah tu. Kalau pulut panggang dia kosong. Tapi setengah orang panggil pulut panggang tu dalam tu ada inti. Dia inti kelapa. Saudara Muhammad, Cangkat Jering, rumah Datuk Tan Sri Haji Samsudin, rumah macam Minangkabau. Betul. Tepi padang bola. Betul. Di depan dia tu ada pasar. Saya tak tahu ada lagi tak ada, saya tak tahu. Tapi di situ dululah kalau saya lalu ke Taiping tu, saya cari peneram. Sebab saya akan masuk melalui tol tu, saya akan cari ikan kari urai semilang. Lepas je tol tu nak masuk ke Taiping saudara, ada kerai kecil aja tu. Ada ikan semilang. Dia masak kari. Memang sedap saudara. Saudara Azli di Batu Pahat baru dibuka kedai makan menu dulu-dulu. Alhamdulillah Saudara Azli, kalau saya pergi Batu Pahat saya carilah tu dekat mana kedainya tu. Sebab di Batu Pahat sekarang ni ada pusat makan baru. Kerana di Batu Pahat tu kedai berani apa dia panggil Berani Shah satu selalu dia tutup pukul 2 dah habis. So ada lagi kawasan baru dia buat Medan Selera. Di situ. Mungkin dekat situ gambarnya, dekat di Batu Pahat, saudara Azli. Tetapi saya berkeyakinan kalau bolehlah teman-teman yang seusia dengan saya ke saudara Umar kuih bangkit,
atau mungkin anak-anak yang fikir-fikir nak bekerja pun malas lah, rasa takkan nak bawa e-hailing aja, takkan nak bawa Grab. Kenapa tidak cari kedai, jadikan itu sebagai kedai kuih tradisional. Jangan buat banyak dulu. Buatlah 20 ketul kuih lompat tikam kata orang Kelantan, lepas tu kuih cucur badak, kuih pulut panggang, kuih-kuih tradisional. Saya yakin saya, kalau seketul kuih tu harga dia mungkin RM1, setakat dapat dalam 200 ketul dah RM200 jualan. Ingat saudara, berniaga itu memang galakkan. Baginda Nabi Muhammad SAW menggalakkan berniaga. Dekat Jalan Tongkang Pecah ya saudara Aldi, insya-Allah. Kalau sampai waktunya saya pergi Batu Pahat. Tapi tak silap saya kat Batu Pahat tu ada kedai, tapi tak sedap mana pun, orang punya lah penuh. Iaitu kambing mercik tepi jalan. Sedap makan. Memang sedap lah saudara. Tapi nak tunggu tu beratur orang, kereta pun beratur. Kedai kambing apa tu? Kambing mercik tak silap saya. Jadi begitulah saudara, banyaknya makanan orang kita ni yang boleh kita majukan. Bila saya tengok tadi, bila saudara kita, saudara saudara mana tadi tu? Bila saya tengok tadi, saudara saudara Isyamuddin Abdul Malik. Dia mengusahakan sesuatu yang berbeza. So kenapa tidak anda juga berusaha? Jadi janganlah ikut dia pula buat pula kuih bakar pizza menggunakan kayu pula. Dia biar cara dia. Kita buat kuih lempeng, kita buat kuih pulut udang, kita buat kuih koci, kita buat kuih pulut bungkus untuk minuman petang. Tak payah buat goreng pisang. Masalahnya saya lihat orang kita ni kadang-kadang, minta maaf saudaranya, jangan marah saya. Itu Azli, kambing 40 hari, betul. Itu kedai kambing 40 hari belah kiri itu nak pergi ke Johor Bahru. Maksud saya saudara, kalau kita janganlah orang buat goreng pisang, kita buat goreng pisang. Orang buat gerai nasi lemak, kita juga buat gerai nasi lemak. Itu yang tidak ada berkembang. Kalau dia buat gerai nasi lemak, biar dia berniaga gerai nasi lemak macam sahabat saya di Kampung Baru tu saudara. Bukan kedai nasi lemak antarabangsa. Z tu kawan saya dulu saudara. Dia mula berniaga dekat Cokit saja, dekat depan Nusma Oman, sebelah hotel Society Asia. Tapi hari ini ada kedainya, restoran kedai nasi lemak dia tu di sebelah dengan Kelab Sultan Sulaiman. Sampai hari ini berniaga sampai 3 pagi, 4 pagi, orang datang tak berhenti. Saya suka dengar, sebab tu saya kadang-kadang ada waktunya. Malam-malam tak ada nak buat apa, ajak anak-anak, jom kita makan nasi lemak di Kampung Baru. Jauh sikit lah Syed. Begitu juga dengan satu lagi di Kampung Baru tu dekat jalan Raja Muda Musa. Dia buat nasi dagang, bukan nasi dagang, nasi padang. Memang terbaik lah bagi saya. Batanglah nasi sari rayu, ratu dan sebagainya. Bagi saya di situ terbaik. Di jalan Raja Muda Musa. Rumah kampung saja. Ini saya rasakan kalau dapat jadikan usaha kita, dia cuma nasi padang aja. Tapi tak berhenti saudara orang makan. Macam dululah, pagi-pagi dulu waktu saya jadi wartawan dulu, kalau dekat Tanglin tu nasi lemak. Nasi lemak Tanglin dia terkenal, dia ada wasinya nasi lemaknya. Saudara. Dan kalau bolehlah orang kita ni berniagalah kuih-kuih tradisional. Kuih-kuih tradisional bukan gerai, buat restoran betul-betul. Siap dengan bancuan kopi. Kopi pula buatlah macam kopi yang Taram Shah hantar dekat saya tu, kopi daripada Muar, kopi daripada Keluang, kopi daripada Kemaman. Mana kawasan-kawasan dia kopi dia tu. Jadi 5-6 jenis kopi. Terpulang, anda nak kopi apa? Kemudian kopi Luak Musang. Itu daripada Sarawak saudara. Jadi kalau kita ada kedai yang sebegitu, saya yakin saudara orang datang. Orang datang untuk merasa, makan, membeli. Pertama sekali pelbagai kopi dan pelbagai teh. Tak payahlah nak buat Milo apa semua. Bagi saya lah. Tak salah adakan coklat dan sebagainya. Tetapi itu segmen minum-minuman. Kemudian kuih-kuih semua tradisional. Kuih bengkang pun saudara, saya nak cari sekarang. Bengkang ubi. Bengkang ubi kayu bukan senang saudara, bingka ubi kayu. Begitu juga kuih bingka biasa. Kemudian
Pulut Serikaya, buat yang betul-betul saudara. Saya yakinlah bukan tidak ada kejayaan. Saya yakin kalau boleh lah. Saudara Kasim Adin, saya tak tahu asal usul gelobong buaya. Saya orang Melaka katanya, isteri saya orang Kelantan. Bila dia Kelantan mesti bawa balik. Macam mana rupanya tu saudara, nak tahu. Dan kalau itu boleh diadakan, macam saya nampak ada jual dekat kawasan rumah saya tu macam kuih peknga. Kenapa tidak disatukan kuih-kuih tu? Ataupun boleh upah kawan-kawan buat. Macam dululah, dulu arwah ibu saya tu dia pakar buat kuih koci dengan kuih onde-onde. Kuih onde-onde tu dalam tu ada inti. Inti dia kelapa dengan gula merah dan kuih tu disalut dengan biji lenga tu saudara. Memang sedap lah kuih onde-onde. Sekarang ni orang sini panggil kuih bom. Kuih onde-onde, kuih lepat pisang, lepat labu. Saudara. Kemudian ada tepung bungkus. Itu jenis lepat. Susun lah, saudara. Saya yakin lah, saudara. Saudara Muhammadah, dia kata kuih orang Johor tu, dia kata, kalau saya yakin lah, saudara, kalau anda mempunyai kedai sebegitu, orang akan singgah. Tapi janganlah orang ni buat rojak, semua buat rojak. Orang ni buat yang tofu, semua buat yang tofu. Ini yang tidak berkembang, saudara. Saudara Azli, dia kata sekarang ada kopi ringgit. Kopi ringgit di Johor lah tu saudara ya. Pandangan saya lah, terpulang pada anda, saya hanya sekadar melontarkan. Sebab petang-petang begini pencerahan minda. Mungkin anda tinggal di Taipei ke atau Port Aizian. Port Aizian tinggal di Olopongsu. Kenapa tidak? Cari sebuah kedai tepi jalan sikit lah supaya kedai boleh masuk, orang lalu lalang apa semua tu. Buat kedai tu untuk tradisional. Kuih pulut palasnya, pulut panggang, sejenis pulut-pulut. Dan pelbagai jenis kopi. Bolehlah minta daripada Ramsyah, minta kopi daripada Mona Lisa, kopi Mona Lisa. Kemudian boleh tanya pula kawan-kawan kita dekat Keluang, kopi dari Keluang. Kemudian ada pula kawan kita daripada Kemaman. Memang popular dengan kopi. Dan ada dia punya counter, dia punya rak-rak tu tulis. Saya yakinlah, saya amat berkeyakinan. Memanglah untuk 2-3 bulan pertama tu taklah berapa maju, tapi saya rasa lama kelamaan orang akan datang. Dan waktu itu anda akan mengira wang. Jangan lupa pada saya kalau ada kira wang. Jumpa lagi besok. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Untuk anda semua, selamat makan. Apa ni? Saudara Fazil, dia kata orang tua tak ada gigi suka makan kuih. Itu kuih, itu terpulang pada anda lah. Kita jumpa lagi jam 9.30 malam. Kita berbicara soal politik. Siang-siang ini kita bicara soal kehidupan. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menjamu selera. Rawatlah cinta kasih bersama family anda. Terima kasih.